itulah ya, Prof ni patut letak video kat belakang kan. Dan nak habis ceramah kan ya. Ustazah cuba, dan Ustazah dah pernah tengok juga video ni. Bagi Ustazah, bukan kerana cerita tu lah, tapi video ni bagi Ustazah lah. Video yang sangat bagus sangat. Kena bagi apa? Satu tepukan juga pada Tuan Director ya, sebab mesejnya hampir sampai. Mesejnya sampai walaupun berapa minit Prof? 6 minit saja, tak payah nak masuk panggung tengok sampai 2 jam kan. Atau cerita Hindustan 3 jam kan ya. Dan Ustazah setiap kali tengok, kadang-kadang anak-anak tengok ataupun masa mula-mula ya, Saudara Din tunjukkan dekat Dewan, Ustazah memang tak menangis. Tarik nafas kan, sebab benda tu Ustazah dah lama macam tak nak ingatkan sangat lah ya. Tapi hari ni sebab terlampau dekat dengan skrin. Dengan apa PA system. Jadi dia terlalu apa, dia macam tak boleh tidak walaupun saya tahan, tapi tadi keluar dia menitik sendiri ya, walaupun saya tahan tarik nafas kan ya. Sebahagian kisah hidup yang penuh dengan hikmah, masya-Allah ya. Apa ni, kita tak pernah tahu apa yang ke depan. Tapi subhanallah, masya-Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Kitalah yang bersilat nak menguruskan hati, emosi dan sebagainya ya, tetap akan berlaku. Apa yang Allah kata tidak akan berlaku. Jadi masya-Allah, kami semua satu keluarga dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk menerima kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak pernah mensia-siakan penerimaan kita. Ya, subhanallah. Allah tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. So Ustazah pun, anak-anak pun tak pernah cakap jangan kahwin dengan orang Sabah ke, jangan kahwin dengan orang Sarawak ke, jangan kahwin dengan orang jauh ke. Serah je lah pada Allah ya, apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu bukan ceramah kita hari ni ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah yang Ustazah hormati ya, lagi muliakan Profesor Dr. Kamil Ibrahim ya, guru kita semua yang banyak mengajar kita juga melalui penulisan-penulisan beliau, seluruh ahli jawatankuasa majlis, khususnya Kak Roza, Surihati, Prof Kamil ya, dan semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sebenarnya cemas juga untuk bersetuju dengan program pada petang ini. Asalnya petang semalam lagi dahsyat. Ya, maknanya landing je pukul 12.30 tengah hari, 2.30 kononnya nak datang sini ceramah. Ya, dengan tak mandi apa segala daripada Uzbekistan ya, penerbangan 7.5 jam. Tapi alhamdulillah dapat kita tukar kepada petang ini. Ya, dan Ustazah pun rasa macam cemas jugalah. Boleh ke ni kan, sebab Ustazah dah bermain salji kat sana 8 hari. Tiba-tiba nak menyesuaikan dengan cuaca ni pun orang kata jet lag ya. Memang betul-betul jet lag tuan-puan. Ustazah malam tadi dah ada kuliah, pagi tadi dah ada kuliah. Lepas kuliah pagi tadi Ustazah minta dengan anak bagi Umi tidur, betul-betul tidur setengah jam. Ya, jadi dapat tidur setengah jam yang macam orang kata apa? Deep sleep. Seorang anak urut kaki, seorang anak urut kepala. Dia punya deep sleep setengah jam. Alhamdulillah, dan Ustazah rasa lebih segar lah ya pada petang ini. Dan Ustazah memang niat, wahai Allah, aku memenuhi jemputan guru aku Prof Kamil, kau mudahkanlah ya Allah sebelum beliau menjalani pembedahan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Dan tajuk kita hari ini adalah bersamamu di Firdaus ya. Cuma sebelum tu saya nak ajak kita selawat dulu boleh? Ya, nak bagi ialah selawat yang terlalu banyak fadilat dia kan, kita selawat dulu insya-Allah, iaitu selawat tafrijiyah. Jadi yang jet lagnya Ustazah, ya, tuan-puan tak jet lag kan? Jadi kena suaranya kuat. Boleh? Ustazah membimbing saja insya-Allah untuk kita berselawat, namanya selawat tafrijiyah insya-Allah.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد sallallahu wasallam alaih. Tuan-puan sekalian, tadi Prof sebut Prof nak masuk bilik bedah, insya-Allah kalau selamat apa semua keluar pula lagi buku baru. Pergi mana tadi Prof? Pergi Uzbek, keluar buku baru. Jumpa ustazah dekat Tahfiz, keluar buku baru. Jumpa Ustaz Huzaifah tadi, keluar buku baru. Masya-Allah. Tuan-puan banyak mana dah keluar buku baru? Yang buku Prof pun tak terhabis baca. Bukan suruh keluarkan buku, nak baca yang dah buat pun tak terhabis, Masya-Allah. Jadi Ustaz teringat, Ustazah pun pernah berniat macam tu Prof. Masa bila tuan-puan? Masa melahirkan anak sulung. Masya-Allah sakitnya bukan kepalang tuan-puan. Dan Ustazah rasa geram dengan semua orang. Kenapa tak cakap dengan Ustazah yang bersalin tu sakit? Selalu kalau kita tanya orang, mak sakit tak? Sakit. Bunyi macam tak sakit kan? Dia tanya kakak kita, Kak Long, bersalin tu sakit tak? Sakit. Itu macam tak sakit. Kalau sakit tak macam tu jawapan dia, intonasi dia. Bagi Ustazah, siapa tanya Ustazah, kalau dia tanya Ustazah, bersalin sakit tak? Sakitnya. Sakit. Ustazah akan berusaha menggambarkan biar dia boleh nampak persiapan dia. Jadi Ustazah kata geram betul. Tak ada pula orang cakap macam tu dengan Ustazah. Bila Ustazah lalui dalam labor room tu, la haula wala quwata illa billah. Bersalin dekat Hospital Kubang Krian. Mak masa tu belum boleh betul-betul menerima Ustazah dan suami. Jadi Ustazah langsung tidak mahu menyusahkan mak. Ya, berita-berita Ustazah mengandung dan sebagainya tuan-puan, itu disampaikan oleh abah kepada mak, oleh mak saudara kepada mak. Ya, jadi Ustazah takut sangat, wahai Allah, nanti dibalas ke apa. Subhanallah tuan-puan, hanya Allah yang tahu. Wahai Allah, macam mana ya Allah, aku salah. Macam-macam lah, susah nak cakap. Tapi jadi satu ketakutan tuan-puan, ketakutan. Suami pun tak ada. Ustaz masa tu ada program ya dekat Kuala Lumpur. Jadi Ustazah memang keseorangan sahaja dalam labor room. Jadi bila 2-3 cm tu sakitnya bukan kepalang, Ustazah nurse. Ustazah kata dengan dia, Kak, saya bukan sakit nak bersalin, Kak, saya sakit nak mati. Ya. Tapi nah Kelantan tu, Kak, dia kata apa? Memang gitu belaka weh. Dia kata. Ustazah kata, ya Allah, memang kita berlakon nak salin tu, nak mati dia kata. Ustazah kata, makcik ni mesti akan menyesal kalau Ustazah mati. Dah cakap awal-awal dah aku sakit nak mati, bukan nak bersalin. Sebab terlampau sakit tuan-puan. Masuk doktor. Doktor kata, oh baru 3 cm. Ini formula dia 1 cm 1 jam sebab anak sulung. Jadi akan bersalin dekat nak maghrib. Itu baru 10 pagi tuan-puan. Nak mati, Ustazah nak tunggu sampai maghrib. Ustazah kata, yang aku akan mati tengah hari ni. Ya. Tapi subhanallah, lepas zuhur keluar anak tu. Ya, Allah sebut dalam Quran, masya-Allah, wallahu akhrajakum min
butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kamu. Allah yang keluarkan kamu. Walaupun doktor kata maghrib, tapi Ustaz lahirkan anak lepas zuhur. Jadi bila dah lahir anak tu tuan-puan sekalian, Ustaz terdiam 2 hari. Tadi yang koma 3 hari kan, terdiam 2 hari. Ya, kenapa? Sampai Ustaz kata subhanallah, ini bukan satu kelahiran tapi ini 2 kelahiran. Lahir anak tadi dan lahir ustazah kali kedua. Sebab apa? Ustaz rasa macam, ya Allah, kau dah bersihkan betul-betul ni dosa dan sebagainya. Dan rasa macam kita lahir sebagai orang baru tuan-puan. Sampai Ustaz kata insya-Allah nak tulis buku bertajuk 2 kelahiran. Ada tak jumpa buku tu? Buku tu tak ada sampai sekarang. Ya, yang adanya adalah kelahiran kedua, kelahiran ketiga, kelahiran keempat sampai bercucu dah 2 orang. Ya, itu nak bagi tahu berniat tu selalu, tapi yang menjadinya Prof Kamil. Ya. Okeylah, tu selingan je tuan-puan ya. Boleh tahan ya, ustazah memang kena macam ni sebab masih lagi ada rasa sakit-sakit tekak batuk dan sebagainya. Tajuk kita pasal syurga Firdaus. Hari ni tuan-puan sekalian, ustazah anggap ini perbincangan kita anak beranak. Macam satu keluarga. Macam mana ustazah pujuk diri ustazah, macam itulah yang ustazah bercakap dengan tuan-puan. Nak mengingatkan diri, macam itulah nak mengingatkan tuan-puan, ia tentang sebuah syurga. Syurga yang paling tinggi sekali. Ya, namanya adalah syurga Firdaus. Kita tengok satu hadis yang menceritakan tentang syurga Firdaus ini. Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatal jannah wa a'lal jannah. Apa maksud dia? Syurga ni ada 100 darjat, tingkatan. Banyak 100 tu ya. Kita kan kat dunia ni pun banyak juga tingkatan-tingkatan, tapi tak samalah tingkatan akhirat dengan tingkatan dekat dunia. Tapi kita kata tak sama pun kita tengok sungkuk sangkak orang mengejar darjat dekat dunia. Ya, terburu-buru, gelojoh, serakah orang mengejar darjat di dunia. Walaupun kita kata tak sama darjat di dunia dengan darjat akhirat, tapi lebih ramai yang serakah mencari darjat dunia daripada darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup berpenat lelah cari darjat di dunia daripada bersusah payah cari darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat di sisi Allah, darjat syurga itu tuan-puan sekalian ada 100 darjah. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Allah sediakan pada orang yang berjuang di jalan Allah. Pada orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Pada orang yang mujahid, maknanya orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Ma bainad darajatain, yang dikatakan 100 darjat tu tuan-puan, di antara 2 darjat itu adalah ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Masya Allah, subhanallah. Habis tu jadi darjat yang paling tinggi tu setinggi mana? Maknanya 100 kali ganda ma bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Masya Allah, subhanallah. Ini kan langit dan bumi pun, ke dalam bumi pun kita tidak pernah sampai, ke kerak bumi, ke langit yang paling tinggi pun kita tidak pernah sampai. Tapi darjat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat syurga 100 darjah. Masya Allah ya. Jadi bukan main-main soal syurga Firdaus ni, darjat yang paling tinggi. Fa idza sa'altumullah, maka apabila kamu memohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mohonlah syurga Firdaus. Kalau kamu minta pada Allah, jangan lupa pada permintaan kamu mesti ada kamu minta Firdaus. Kita dihantar ke multazam, ya, tempat mustajab doa. Kita bangun tengah malam, antara azan dan iqamah ni antara waktu-waktu yang mustajab doa. Kita tengok balik doa kita. Pada waktu-waktu yang mustajab, ada tak kita selitkan tuan-puan, kita memohon syurga Firdaus, ketinggian darajah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
atau kita sudah terpesona ataupun terpedaya dengan darjat-darjat ciptaan dunia. Sampaikan minta naik pangkat banyak kali. Minta naik darjat, naik pingat, naik harta segala macam lah banyak kali. Tapi kita tak minta Firdaus, darjat yang paling tinggi di sisi Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Allah letakkan dia di tengah-tengah syurga yang paling hebat dan syurga yang paling tinggi. Susunan dia macam mana wallahu taala alam, tapi maknanya yang paling tengah, yang paling hebat, tapi darjah itu adalah darjah yang paling tinggi sekali dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, al-mujahiduna fi sabilillah, kita semua ini pun kalau pun tidak sampai ke level, ke tahap, ya macam orang-orang yang sedang berjuang di Gaza, di Palestin, di Rafah, ya, dan sebagainya tuan-puan, tapi kita pun orang yang berjuang di jalan Allah pada kadar yang kita sedang lakukan. Apa dia? Kesungguhan kita. Orang nak masuk syurga ni memang orang yang struggle. Tadi pun Prof cakap kan, benda baik ni mula-mula tu memang susah nak buat, ya, nak kena struggle. Macam-macam. Kalau kita buat trip, contohnya kembara rohani, yang kita tengok jadual, solat subuh berjemaah, zuhur asar berjemaah, maghrib isyak berjemaah. Mungkin ada orang tak berminat, malas ikut yang ni. Ya, asyik berjemaah je. Lepas tu kuliah lagi. Betul tak? Rasa macam tak bebas lah macam ni. Tapi subhanallah, bila kita mengembara tuan-puan sekalian dengan tentatif yang sedemikian, mula-mula je rasa susah. Lama-lama dah balik rasa indah. Ya Allah, dah terbiasalah seronoknya. Dah terbiasa salat jemaah. Itu latihan riyadhah, ya. Tapi memang itulah sifat yang nak masuk syurga Firdaus ni tuan-puan, apa dia? Dia seorang pejuang tegar. Dia berjuang untuk bangun malam. Dia berjuang untuk bawa anak isteri dia supaya sama-sama dia nak bawa masuk syurga Firdaus. Dan kalau kita perhalusi benda ni tuan-puan, ya Allah, sedih sangat rasa. Sebab apa? Cuba kita tengok, ya. Sebagai contoh, ustazah dengan ustaz dah pergi Uzbekistan. Kami tak sangka pula yang pergi Uzbekistan ni memang best betul. Bolehlah lepas ni kalau Prof sihat, lepas buat pembedahan ni, kita bawa lah satu grup ni. Ya, Masya Allah, itu tempat bumi para ulama. Nama asal dulu Khurasan. Kan dalam tamadun Islam Khurasan ni sangat popular, ya. Situ tempat Masya Allah penuh dengan madrasah-madrasah. Ya, di situ dimuliakan ilmu, dimuliakan orang alim. Di situ dikebumikan ratusan ribu orang-orang alim, para ulama. Jadi Masya Allah, subhanallah, dengan seni bina yang sangat cantik, cuaca yang ada 4 cuaca kat sana, memang best sangat. Bila kami tuan-puan, ni lah ustazah macam orang darat lah juga jumpa salji tu kan, ya. Memang berkata dengan suami, ya Allah bang, anak-anak kita ni ikut kita tak bawa. Best kalau kita bawa. Baru main salji, dah kata dah, best kalau kita bawa anak kita. Ya, pergi tempat yang cantik-cantik, makan yang sedap-sedap. Masya Allah, ya, Uzbekistan makanan memang kena dengan selera ustazah. Ya, yang ustazah bawa Cik Nur punya sambal semua tak makan kat sana. Dah prepare dah tu, ya, tak makan. Sebab apa? Sedap ni makanan orang Uzbek ni. Memang dia ada rasa. Memang sedap, subhanallah. Jadi makan yang sedap pun, ya Allah, bawa anak kita nanti bang, bawa anak kita. Subhanallah, itu jiwa seorang ibu tuan-puan. Jiwa seorang ayah. Bila dia menikmati sesuatu, anak kita mesti rasa. Keluarga kita mesti rasa. InsyaAllah kita plan nanti. Balik-balik Malaysia dah siap, dah buat perancangan. Nanti kita plan, tengok dulu bulan berapa kita nak pergi. Tahun bila kita nak pergi. Banyak mana ni Umi Abi kena kumpul duit ni. Sebab apa? Nak bawa anak. Tapi subhanallah, tiba-tiba dijentik dengan tajuk hari ni. Saya baru tengok tajuk dia pagi tadi. Ya, tengok. Tahu dah ada program dengan Prof, tapi betul-betul tengok tajuk tu. Masya Allah, bersama Mudi Firdaus. Apa perancangan kita nak bawa anak bini kita masuk syurga Firdaus, tuan-puan? Kos apa ni nak keluarkan? Cara macam mana ni? Sebab nak pergi negara-negara luar tu pun ada syarat dia. Ada perlu visa. Ada yang kita kena tahu cuaca apa kat sana. Ya, samalah juga tuan-puan untuk kita faham analogi ni, nak bawa masuk anak bini kita, keluarga kita syurga Firdaus, apa prasyarat dia? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut
Nabi SAW bersabda tadi, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Kamu nak minta apa-apa, jangan lupa minta syurga. Kita nak minta apa-apa untuk anak-anak kita, takkan tak nak minta syurga Firdaus untuk anak-anak kita. Takkan tak nak bawa syurga Firdaus untuk isteri kita. Ini seolah-olah patut digegarkan ya kepada masyarakat yang kadang-kadang tak fikir apa-apa pun tak tahu. Apa dia? Perjuangan kita nak bawa keluarga kita, masyarakat kita ke mana? Firdaus. Darjat paling tinggi dalam syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena ada perjuangannya, kena ada master plan dia kena ada, tuan-puan sekalian. Kalau tak, kita tak tahu mana tuju nak bawa anak keluarga kita. So bila melihat tajuk tu bersamamu di Firdaus, usah terasa ya Allah, koklah kita terabai, terlupa perancangan yang sangat besar nak bawa anak kita, suami, isteri, keluarga, adik-beradik, mak ayah semua biar sama-sama nanti berkumpul dalam syurga Firdaus ya. Itu memerlukan kepada satu jihad yang besar. Kena bersungguh-sungguh. Baik. Kata seorang ulama, orang alim lah ya, orang faqih dalam bidang usul fiqh dekat Universiti Al-Azhar, namanya Dr. Muhammad Ismail Sya'ban. Apa dia kata tuan-puan sekalian? Dia kata syurga ni, syurga Firdaus ni terletak tahta arsyir rahman, di bawah arash, yang paling kedudukannya paling dekat di bawah arash. Masya Allah ya tuan-puan. Di mana dinamakan Firdaus sebab nama ini menjadi gabungan kepada semua syurga-syurga. So ini nama paling indah, Firdaus. Ya, yang terletaknya itu adalah di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah bayangkan apa-apa sebab kita tak pernah sampai lagi, tak pernah tahu, kita terima seperti itu sahaja. Ya. Kemudian daripada syurga Firdaus ni adalah syurga yang 4 sungai mengalir. Daripada arash tu 4 sungai mengalir ya di dalamnya. Apa sungainya tuan-puan sekalian? Maknanya daripada syurga Firdaus ni lah 4 sungai tu timbul keluar sampai kepada syurga-syurga yang lain. Ada 4 jenis sungai. Pertama adalah Nahrul Laban, sungai susu. Masya Allah ya, macam mana cantiknya tak tahulah. Nahrul Laban ya. Yang kedua adalah Nahrul Asal, syurga madu yang manis-manis, subhanallah. Yang kedua adalah Nahrul Ma, syurga air. Dan yang keempat adalah Nahrul Khamar, syurga arak. Sungai arak, sungai arak. Jadi ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air, ada sungai arak. Tukhraj minha, yang keluar daripada syurga Firdaus tadi, keempat-empat sungai tersebut. Masya Allah. Allah nak bagi nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Cuma Allah nak uji sekejap kat dunia ni. Tahan tak kamu? Boleh tak kamu menguruskannya dengan bentuk ahsanu amala, memberikan sebaik-baik amalan dalam apa jua keadaan. Susah, ahsanu amala, sabar. Senang, ahsanu amala, syukur kepada Allah, taat kepada Allah. Baik. Itu yang disebut oleh Dr. Muhammad Ismail Sya'ban, dan beliau juga mengatakan ya, maqam yang paling tinggi pula dalam syurga Firdaus ni, dalam syurga Firdaus tu pula ada tingkatan-tingkatan dia. Maka maqam yang paling tinggi namanya adalah maqam al-wasilah. Maqam al-wasilah. Apa dia maqam al-wasilah? Wa huwa maqamu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kata Syekh lagi apa dia? Wa man sa'alallahu lahul wasilah hallat lahu syafa'atuhu yaumal qiyamah. Sebab itu kita pun mohonkan wasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Allah akan mudahkan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kan lepas azan kan?
Berdoa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya seperti mana dia sebut, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara thumma sallallahu ta'ala li. Siapa dengar suara azan, maka dia sebutlah sama macam orang azan tu sebut. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut balik asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut balik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti bila dah habis azan, kau mohonkanlah kepada Allah agar Allah mengurniakan kepadaku wasilah. Kita yang buat ni tuan-puan sekalian, insya-Allah mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Ya, dapat melihat nanti maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ustazah nak mengambil beberapa poin penting. Yang tadi tu sebagai mukadimah lah ya. Beberapa poin penting. Yang pertama adalah bila Nabi SAW menyebut idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Bila kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah terus yang paling tinggi, al-firdaus. Pertama, apa maksud dia? Memohon kepada Allah tuan-puan, mulai pada hari ni kita nak reset balik. Bila kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, langsung minta yang paling baik. Langsung minta yang paling tinggi. Langsung minta yang paling hebat. Ya? Sebab kita meminta dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah pernah juga ada orang cakap macam ni dengan Ustazah. Masa tu saya nak pergi umrah, saya ingat lagi lah. Dia kata, Ustazah, dia kata, saya ni dah berhijrah. Doakanlah saya Ustazah jadi apa? Saya tanya dia. Jadi wanita solehah, dia kata. Sanggup, ya insya-Allah saya doakan. Lepas tu dia menung kejap. Lepas tu dia kata, tapi tak adalah solehah macam ustazah-ustazah tu. Nampak tak dia sendiri tu. Agak ada terbayang kan mustajab doa ustazah ni kan. Tudung aku labuh lah apa. Maknanya dia mengimajinasi kan pun dia tak nak benda tu. Faham tak? Kang apa pula aku ni tiba-tiba kan jadi warak benar pula kan. Jadi dia betulkan balik permintaan dia kat ustazah baru. Bukan minta terus pada Allah tu baru cakap minta tolong doa. Tapi tak naklah solehah macam ustazah-ustazah. Saya kata habis tu solehah macam mana ni? Maknanya tuan-puan, kita ni macam dalam meminta pun kita ada masalah juga. Ya, sebab kita tu macam dah design kehidupan yang kita nak lebih daripada apa yang Allah nak pada kita. Kadang-kadang kan kalau macam orang kirim-kirim doa lah biasanya kan, macam-macam dia kirim, macam-macam dia tulis, ya Allah tolong jodohkan anak saya dengan budak lelaki namanya Muhammad Rafi bin yang ini, lepas tu biarlah dia kahwin pada bulan 12 tahun ni. Siapa kan tengah dia, Kak, kita bundarkan je lah. Bundarkan macam mana dia kata. Kita mohon yang terbaik. Yelah memanglah yang terbaik. Tapi doa yang ni lah Ustazah. Tengok. Dia dah ada pilihan dia. Dia dah design hidup dia tuan-puan. Semua ni nampak kat mana? Dalam doa kita. Sebab tu kadang-kadang bila berdoa, ya Allah aku mohon yang terbaik. Kita rasa macam tak cukup dengan doa tu. Kita rasa tak puas dengan doa tu. Kenapa? Aku ada design aku sendiri. Aku ada pilihan aku sendiri. Aku ada cara aku sendiri. Kenapa tak langsung serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya apa yang berlaku masa Ustaz istikharah tu, Ustazah memang tidak masukkan cita rasa Ustazah. Ustazah pernah bertawassul. Kan kita boleh bertawassul dengan amal soleh kan? Ustazah tak kata tu amal soleh, tapi Ustazah kata macam ni, wahai Allah, sekiranya istikharah aku tu kau lihat sebagai satu bentuk ubudiah aku betul ikhlas kepada engkau. Sebab aku tak ada cita rasa pun ya Allah. Aku tak letak apa yang mata aku suka, aku tak letak apa yang telinga aku suka. Aku sandar betul-betul pada engkau sebab aku tak tahu langsung setiap saat ke depan. Sedangkan engkau yang maha tahu. Kalaulah ya Allah, menurut engkau ini adalah amalan yang ikhlas yang aku buat, maka engkau mudahkanlah urusan aku begini-begini. Sampai Ustaz pernah bertawassul tuan-puan, tak tahulah. Ya? Tapi nampak macam jadilah juga kan ya. Sebab apa tuan-puan, pada saat itu memang Ustazah rasa macam
Macam tak betul kalau misal kata kita beristikharah kepada Allah, minta Allah pilihkan, tapi kita ada pilihan. Ustaz rasa macam tak betul tuan-puan. Ya Allah, aku istikharah tapi orang Kelantan tak nak. Macam mana? Aku istikharah tapi nak yang kurus. Tadi nampak gambar ustaz masa kahwin dengan ustazah. Ya, besar kan ya. Subhanallah, jadi saya fikir macam, macam-macam lah aku ni. Akukah yang lebih tahu atau Allah yang maha tahu? Itu jadi persoalan dalam diri ustazah. Jadi ustaz tak mampu nak melepasi benda-benda tu kecuali serah pada Allah. Wahai Allah, kalau dia yang terbaik, kau mudahkan urusan. Tiba-tiba urusan jadi payah. Jadi ustazah pun macam, tak tahulah nak kata macam mana. Bila mak kata, okeylah, mak ada calon. Sila mak. Bukan ustaz tak bagi mak cari calon. Sila mak, sila. Siapa-siapa pun, insya-Allah mak. Kak Cik pun nak ikut apa yang mak calonkan. So ada satu hari tu mak kata, okey petang esok siap-siap Kak Cik pakai elok-elok, kamu bawa air keluar. Ada calon nak datang, yang ini handsome macam Nasir Wahab. Ingat lagi mak cakap. Ya, macam itulah mak cakap. Jadi Zah pun tengok, fikir-fikir macam mana rupa Nasir Wahab kan. Macam itulah kok orang yang datang. So Zah prepare, pakai elok-elok, bawa air keluar, tengok sikit jeling-jeling orang tu kan. Betul lah macam Nasir Wahab kan. Lepas tu, okeylah serah pada Allah. Ikutlah macam mana. Tiba-tiba orang tu telefon mak. Dia kata, makcik, siapa tak nak makcik? Memang nak, dia kata. Tapi saya tak layak makcik, tudung dia labuh sangat. Kan dia suruh saya jadi imam pun saya terlompat sekarang, kata dia. Jadi dia sendiri tak nak tuan-puan. Sebab bukan jodoh. Jadi nak buat macam mana? Lepas tu ingat lagi mak call. Orang tu dulu lama nak dengan ustazah. Masa sekolah menengah lagi. Mana lama nak. Masa sekolah menengah mak marah. Lama mak call dia pula. Mak nak kata dengan dia, sekarang dah boleh. Datang Minang. Dia kata apa, ya Allah makcik hanya lewat beberapa hari saja. Saya baru lepas bertunang dan pasak tarikh kahwin. Saya tengok je mak ustazah cuba keluar daripada ni petunjuk istikharah yang satu ni. Lepas tu mak kata lambat pula dah. Dia kata, ya, itulah kau tak nak dulu kat dia cakap kat ustazah. Saya diam je. Tapi nak bagi tahu tuan-puan, subhanallah. Kerana terlampau yakin yang Allah tentukan lebih baik dah saya tak mampu untuk buat apa-apa. Tak mampu tuan-puan. Sungguh-sungguh tak mampu sebab akhirnya memang Allah buka pintu hati dengan apa yang Allah kehendaki. Dan saya kata, wahai Allah, ini urusan kau bukan urusan aku. Aku dah serah pada kau pada hari pertama. Aku kata, bismillah aku nak istikharah. Tapi nampak gaya macam dah ustazah pula lintang pukang ni menguruskan benda ni. Wahai Allah, ni urusan kau ya Allah. Tapi ni ujian Allah pada kita 2 tahun ya tuan-puan. Lama kelamaan, Abah kata, Abah istikharah. Abah wali kamu Kak Cik, Abah istikharah. Abah pernah tunangkan ustazah dengan orang lain, dengan guru ustazah sendiri. Orang seberang orang Indonesia. Ni kan live-live ni dengar pula ke cikgu tu korang kan. Ya. Sekarang dah jadi Tok Kadi dah dia kat tempat dia. Kan ditunangkan. Abah kata itu hak Abah. Okeylah ikut je. Tapi tiba-tiba guru ustazah pulangkan cincin. Dia kata tak, saya tidak akan kahwin dengan orang yang tidak menerima saya. Yang menerima saya ayah dia je. Anak dia saya nampak belum. Jadi saya tak akan kahwin dengan orang yang tak menerima saya. Itu semua kerja Allah lah. Ya, padahal secret admirer juga dulu tu kat ustazah kan. Tapi dah bertunang pun putus. Jadi Abah kata Abah akan istikharah. Kata silakan bah. Kak Cik bagi urusan ni serah pada Allah. Dan dari segi syariat dia kita kena ikut wali kan. Lepas tu yang ayah ustazah call. Kak Cik balik. Abah dah telefon dah dengan Ustaz Kelantan. Abah suruh siap, lagi sekian-sekian tarikh, datang rumah dalam istikharah, ini memang jodoh kamu. Kalau ditolak-tolak lagi, takut menjadi fitnah kepada agama dan juga menjadi fitnah kepada kamu. Jadi, tak boleh buat apa-apa lah tuan-puan. Macam itulah jalur dia, bukan kata kahwin kat Siam. Ya, bukan kata kahwin kat Golok ni. Ayah ustazah kahwinkan. Ya? Dan hari lepas kahwin, Abah kata sekarang Ustaz kata pada suami, dia jadi isteri kamu, bawa dia keluar supaya mak dia rasa tenteram. Masa itulah tuan-puan yang tak ada dalam video tadi. Masya Allah. Ya, nak dapatkan bersalam dengan mak tu susah. Sampai makcik-makcik saya kata, dah pergi je Kak Cik, pergi je. Tak nak salam dengan mak juga. Tapi yelah mak berasa hati kan, mak berasa hati. Memang Masya Allah macam
Lama lah tuan-puan ya. Ustaz pun nak sebut-sebut kan. Lepas tu Abah kata, pergi Kak Cik, pergi. Azhar bawa isteri ni pergi. Kamu Kak Cik, idfa' billati hiya ahsan. Abah sebut ayat Quran. Kamu hadapi benda ni dengan cara yang baik. Sebab Allah berupaya menjinakkan hati. Mula-mula rasa tak suka, lama-lama kamu akan jadi macam merpati dua sejoli. Tapi cara kamu mesti balik Kak Cik. Ini mak kamu. Ambil hati dia, ambil hati dia, ambil hati dia. Jenuh tuan-puan sekalian, subhanallah. Tiap-tiap 2 minggu, permulaan kami Ustaz balik. Ustaz balik rumah, mak lari. Mak pergi rumah belakang. Ya, sampai Ustaz risau pula mak ni makan kat mana, macam mana, dia tak selesa. Ya, tapi Abah kata, idfa' billati hiya ahsan. Kamu kena datang. Ustazah tuan-puan letak diri ustazah sebagai orang yang salah. Tak nak kata ini macam ni lah Allah tentukan, tak ada. Ustaz dah pening nak fikir tuan-puan. Sebab Ustaz bukannya minat kan, ni bukan minat ni ya. Jadi memang tak apalah, aku tak nak serabut kepala, aku anggap diri aku berdosa, aku dah buat salah. Sekarang menguruskan kesilapan tu. Menguruskan kesalahan tu dengan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada kebaikan yang menanti, kebaikan yang menunggu. Dekat UM, ambil bidang Usuluddin. Tajuk kedua-dua kami, master kami adalah tentang murtad, saudara baru India. Tiba-tiba UM kata ada temuduga beasiswa Jepun. Saya nak cerita tuan-puan ya, menyerahkan kepada Allah yang terbaik. Ini bukan bermakna koman-koman tuan-puan. Terbaik, insya-Allah terbaik. Saya tak ada duit pun, tak kerja. Ya, nama nak minta dengan keluarga tidak akan. Takkan. Kita tahu kan ya. Nanti semua orang balik paku apa? Apa nama tu? Paku buah keras kan. Kalau minta tolong. Tak minta tolong tuan-puan. Hanya kepada Allah saja. Ya Allah, aku ni adalah macam ustaz pergi ceramah-ceramah kan, tapi belum kerja tetap ya. Tapi beasiswa Sasakawa, beasiswa Jepun di UM. Dia interview semua, fakulti ekonomi, fakulti macam Usuluddin ni di bawah sains sosial. Ya? Jadi yang interview kita orang tu orang India. Kami buat tesis tajuk je murtad, saudara baru India. Takutnya ustazah dah bagi dah dia punya proposal, dah bagi awal lagi. Macam mana aku nak jawab sekarang ni? Ustaz rasa seorang je yang Muslim yang interview. Yang lain tu non-Muslim. Jadi Ustaz kata dia dengan Ustaz, dah lah kita balik. Mak takkan dapat ni. Ya, balik. Tapi tak apa, bismillah, tawakal pada Allah. Allah dah ajar kita daripada permulaan kahwin. Tawakal pada Allah. Kami pergi juga. Ya, beria-lah Ustazah mengalas kata dengan orang India tu. Macam Ustaz kata macam ni. Saya ingat Ustaz kata, sesiapa pun kalau keluar daripada agama dia, saya cakap macam tu, pastilah tidak menyenangkan. Ustaz halah cakap tu tuan-puan. Tiba-tiba lahir anak Ustaz yang sulung tu, 6 hari bulan 4, Kak Long tu lahir, 7 hari bulan 4 tu keluar tuan-puan result yang dapat beasiswa Sasakawa untuk Fakulti Sains Sosial. Kami berdua je, ustazah dan suami. Dalam keadaan mereka tak tahu ini suami isteri. Ya, mereka tak tahu ini suami isteri. Subhanallah. Jadi orang kaya kami RM1,500 sebulan tak payah kerja zaman dulu. Semua urusan yang lain-lain allowance dah dibayarkan oleh Sasakawa. Itu duit tangan. RM1,300 ke RM1,500 sebulan. Masya Allah, subhanallah. Ya, pertolongan Allah. Jadi, kembali kepada yang tadi. Muslimin, muslimat. Daripada sekarang, hubungan kita dengan Allah tu kena kuat yakin kita dengan Allah. Dan bila kita memohon kepada Allah, minta yang paling hebat. Ya Allah, zuriat keturunanku biar jadi alim ulama, ya Allah, yang Engkau redai. Ya Allah, berikan kami darjat syurga Firdaus, ya Allah. Apa lagi? Ya Allah, bagi kami dapat bersama dengan para Nabi, ya Allah, dengan Rasulullah SAW. Minta. Ya Allah, jadikan aku orang paling kaya yang dermawan. Jadikan aku orang paling baik hati, ya Allah. Minta yang paling, yang terbaik. Ini mindset orang Islam. Ini mindset orang beriman. Ini mindset orang-orang soleh. Tuan-puan, apa dia? Terbaik. Terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam bab-bab kebaikan suka ambil yang ujung-ujung. Suruh solat jemaah, ambil soft yang belakang sekali. Tak apalah, kau ke depan. Dia dah nampak mindset tu tuan-puan ya. Apa dia? Dia tak nak berlumba jadi yang terbaik. Sebab apa? Agaknya doa pun lebih kurang je lah.
Ya Allah, asal masuk syurga dah okey dah. Jadi dah, jangan macam tu. Firdaus, sebab tingkatan antara satu demi satu ni, ma baina sama'i wal ard. Ya Allah, terliur kita besok tuan-puan. Sebab tingkatannya antara langit dan bumi. Minta yang paling baik. Jadi, generasi kita, kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, jadi keturunan yang terbaik. Kenapa? Bergantungnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa-doa kita, permohonan kita, kita memang sudah dilatih, ditrain. Melalui hadis Nabi SAW tadi, apa dia? Mohon yang terbaik semua, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Rezeki yang terbaik, anak yang terbaik, zuriat yang terbaik, ya, keturunan yang terbaik, akhlak yang terbaik, hati yang terbaik, ilmu yang terbaik. Minta pada Allah semua yang terbaik. Kenapa? Sebab kita meminta kepada Allah yang Maha Agung. Ya, alah, kalau kita ambil analogi mudah lah, walillahil mathalul a'la, bukan bandingan dengan Allah, tapi ini adalah li taqribi zihni, nak bagi faham. Contoh ya tuan-puan, kalau orang tu kaya sangat, dibawa kita datang rumah dia, dia pun kata, minta apa nak minta. Cuba kita nak minta apa? Orang tu duit dia ada 30 bilion contoh dia panggil, minta apa nak minta? Tuan-puan nak minta apa? Takkan nak minta, saya nak minta kereta second hand. Takkan nak minta yang macam tu. Kita tengoklah siapa yang bagi tawaran ni. Mesti kita nak minta yang hebat-hebat. Mesti kita nak minta yang maknanya memang takkan dapat dengan kudrat kita sendiri ni. Ya, maksudnya macam itulah lebih kurang. Kita akan minta macam-macam. Subhanallah, saya teringat ya, sambil bercakap ni teringat. Almarhum salah seorang lah, ada satu ustaz ya. Ustaz tak sebut nama. Kecuali lepas live kan saya sebut nama, ya. Masya Allah tuan-puan, ceritanya, sebab saya dengar ni daripada orang terdekat beliau, pada satu ketika tu, Istana Saudi sana ada kehilangan sesuatu. Kehilangan macam mutiara ke apa ke, ya. Menyebabkan mereka pun cuba nak carilah. Mereka minta lah bantuan-bantuan, ya, perisikan lah apalah. Akhirnya, minta lah bantuan orang alim. Macam mana ni nak bagi jumpa. Jadi ada orang di sana yang mencadangkan, tanya pada seorang hamba Allah kat Malaysia ni. Cuba minta, ditanya dia. Jadi dipanggillah hamba Allah tu. Datanglah ke sana, ya. Jadi hamba Allah tu dengar dulu apa cerita dia sekian-sekian, lalu dia kata, baik, insya-Allah saya akan solat hajat. Saya akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan ini adalah urusan Allah, saya akan mohon pada Allah. Allah akan tunjukkan. Jadi beliau ni solat hajat. Dan mungkinlah ada zikir-zikir yang beliau baca. Kemudian beliau katakan kepada pihak istana, insya-Allah 2-3 hari lagi orang pulangkanlah tu. InsyaAllah 2-3 hari lagi orang tu pulangkanlah. Dan betul tuan-puan, dalam tempoh yang sekejap tu, ada orang pulangkan. Siapa dia? Memang orang yang diberi amanah menjaga, pegawai-pegawai tu. Ya, ada seorang perempuan yang menjaga mutiara-mutiara, apa benda perhiasan istana lah. Dia yang ambil. Padahal dia yang paling dipercayai. Dan dia minta maaf sebab dia kata ni terlampau cantik. Dia tak dapat menahan dah diri dia. Dah puas dah dia amanah kan, ya. Kali ni tak dapat dah. Lagipun banyak. Dia ingatkan kau hilang satu tak perasan. Ya, rupanya yang tu yang paling disukai juga oleh pihak istana tu kan. Jadi dia pulang balik. Jadi pihak istana beri tawaran kepada ustaz tu. Kepada yang berkenaan. Mintalah apa pun nak minta. Cuba bayangkan kalau kita kat situasi tu, saja nak berangan lah petang-petang ni. Cuba bayang kalau tuan-puan nak minta apa ya, kalau dah Istana Saudi cakap mintalah apa nak minta. Minta apa? Puas kat berangan ni kan, ya? Sedap berangan ni. Ya? Apa nak minta apa? Nak kahwin dengan apa? Imam Masjid Saudi, Masjidil Haram. Macam-macam lah kan, ya? Jadi hamba Allah ni kata, saya tidak mahu apa-apa. Sebab yang menolong tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak payah ambil kredit apa-apa. Yang menolong tu Allah. Saya minta tolong dengan Allah. Saya tak nak apa-apa. Saya tak berhak untuk minta apa-apa. Subhanallah, baiknya, mulianya insan. Kalau kita lepas 3 tahun orang istana rimas dengan kita, minta tu, minta ni. Ya, bilalah dia ni nak habis minta ni, ya. Saya tak minta apa-apa. Tapi dipaksa oleh istana, tak boleh. Kamu tak boleh balik tangan kosong macam ni.
Ya, nanti raja pun marah ya. Kamu kena minta juga minta. Maka khabar cerita daripada orang terdekat ya tuan-puan. Lalu hamba Allah ni minta apa? Baiklah, kalau begitu saya nak minta satu benda. Saya nak masuk dalam Kaabah. Itu permintaan beliau. Saya nak masuk dalam Kaabah. Boleh? Bukan wang ringgit ya tuan-puan. Bukan 10 juta, 100 juta. Saya percaya kalau minta 100 juta dia bagi. Ya? Tapi bukanlah hanya, tapi nak masuk dalam Kaabah. Kita tak nampak nilai itu dari segi duit dari segi material tak nampak. Saya nak masuk dalam Kaabah. Masya Allah, diberikan masuk dalam Kaabah. Masuk dalam Kaabah tu pula dengan beberapa delegasi yang lain lah, ada orang lain. Entah macam mana, boleh pengawal-pengawal tu tak perasan bahawa hamba Allah ni belum keluar. Pintu telah ditutup. Tinggal hamba Allah ini seorang saja dalam Kaabah tersebut. Ya. Dan beliau pun kata dengan orang keluarga terdekat, dia fikir kalau orang tak perasan tak apalah, dia mati dalam tu pun dia redha dah. Tapi cepat je lah pengawal perasan kan, ada seorang belum keluar, so dikeluarkan. Dan bila ditanya kepada beliau tu, nampak macam mana dalam Kaabah? Entahlah, macam syurga dah, dia kata. Pandang atas nampak apa, tanya kan? Nampak syurga, dia cakap macam tu. Wallahu ta'ala alam, tu jawapan daripada ahli keluarga dia kan. Nak bagi tahu tuan-puan, ya, macam-macam yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala boleh berikan. Lalu Allah yang maha kaya, yang tidak sama kekayaan orang kaya yang ada atas muka bumi. Dikumpulkan semua pun, semua tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Semangat hidup kita biar kuat dengan berdoa kepada Allah. Minta sihat, ya Allah, sihatkan aku ya Allah. Ya, perlu lalui pembedahan demi pembedahan. Kan terasa pula Prof kan. Ya, laluilah. Rawatan demi rawatan, ya, rawat diri. Kita, itu ikhtiar tu ibadah tuan-puan. Ikhtiar tu amal soleh kita, ibadah. Hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak bagi sihat, banyak cara dia. Ustazah ingat lagi pernah betul-betul ni depan Kaabah, ya Allah bagilah aku ni mata terang, ya Allah tolonglah bagi mata terang. Sebab masa tu power Ustaz 900. Sekarang pakai spek balik Jadi kan, puah pejam celik depan Kaabah tu, minta supaya apa? Macam keajaiban. Buka itu nampak, buka tu nampak. Pejam celik. Tapi baliklah, fresh juga balik, tak nampak juga. Ya, nampak kabur juga. Tapi berdoa, bagi aku. Subhanallah, lepas tu jumpa Prof Muhayya. Prof Muhayya kata apa tebal-tebal spek ni meh kita buat. Masa hari Ustazah operation tu tuan-puan, teringat Ustazah minta dekat depan Kaabah. Kamu minta nak tengok kan, kamu nak mata kamu terang kan. Allah bagi, tapi adalah ikhtiar dia. Kamu keluar duit, kamu dapat pahala. Sebab kamu cari duit tu kan, semua tu ibadah pada kamu. Kamu menanggung sakit, itu adalah kafarah kepada kamu, ibadah kepada kamu. Subhanallah, kita minta satu, Allah bagi 100. Kita minta satu, Allah bagi 1000. Tapi perangai kita tu suka benda pelik-pelik. Nak kurus, kalau boleh bangun tidur, dah kurus dah. Kan, selalu macam tu berangan kan. InsyaAllah mudah-mudahan Umi bangun ni kurus. Kan ya. Adalah ikhtiar dia. Ikhtiar tu ibadah. Ikhtiar tu jalan pahala. Ikhtiar susah sikit, kafarah dosa-dosa kita. Subhanallah. Sekarang design balik hidup kita. Reset balik. Apa dia? Mohon yang hebat-hebat. Sebab tuan-puan, soal itu berkait dengan keyakinan kita kepada Allah. Ada orang, kaunseling dengan Ustazah kan, Ustazah kata, Kak, dia ceritalah suami begini, Kak doalah Kak. Doa pada Allah, Kak, doa pada Allah. Dah doa dah, dia kata. Kak, insyaAllah Kak, suami Kak berubah. Tak akan. Itu yang payah kaunselor tu kan. Tak akan Ustazah. Aduh, habis tu akak nak macam mana? Akak nak bercerai. Akak yakin ke kahwin orang lain kan baik? Tak apa, yang penting bukan dia. Contoh macam itulah. Dia subhanallah tuan-puan, berbalik kepada keyakinan kita kepada Allah. Ya, terlalu mudah bagi Allah nak mengubah seseorang. Terlalu mudah. Yakin, minta, wahai Allah. Ini kita doa, ya Allah jadikanlah suami aku ni baik sikit pun jadilah. Nak banding sekarang ni ya Allah. Tak, terus minta jadi baik sungguh-sungguh. Baik sungguh-sungguh ya Allah. Jaga solat jemaah, betul-betul jadi penyantun kepada ahli keluarga. Minta. Sebab kita minta dengan Allah. Sebab itu urusan orang mukmin ni tidak sukar untuk orang mukmin. Kenapa? Kerana ada Allah.
Diberi susah, dia syukur, tak sukar. Kenapa? Sebab ada Allah. Diberi susah, dia sabar sebab ada Allah. Diberi nikmat, dia ingat pada Allah sebab nikmat datang dari Allah. Itu urusan orang mukmin. Kalau kita ada anxiety, stres yang keterlaluan, ini adalah keadaan jiwa, emosi yang selalu menimpa kita. Sebenarnya satu latihan penting untuk kita, tuan-puan. Apa dia? Muhasabah besar untuk kita, di mana kukuhnya keyakinan kita kepada Allah. Ini bukan saya cakap kosong. Ustaz belajar daripada perkara itu. Belajar. Ustaz pernah anxiety. Prof pernah tanya, Ustazah kenapa tak nangis masa tengok ni, video tu masa dekat Dewan. Dewan mana masa tu? MMU. Sebenarnya Ustaz bukan tak nak nangis. Kan bedak Ustaz habis. Ya? Tak, dia sebab skrin tu tidak di depan Ustazah. Kedudukan skrin tu Ustaz kena pandang menyengeng macam tu. Dan masa tu PA system tak kuat. So Ustaz tak dapat nak apa sangat sebabnya Ustaz lebih teruja pada pelamin. Ustaz kan tak bersanding dulu. Dia dah tak sabar nak duduk kat pelamin tu lah. Ya? Jadi tu tak ada feel. Jadi memang tak nangis. Prof kata, Allah Ustazah. Ustaz tak nangis lah macam tu lah lebih kurang kan. Tapi sebenarnya jawapan lain ya Prof tangisan Ustazah lepas perkahwinan lebih dahsyat daripada masa kahwin tuan-puan. Ya, 25 tahun, 26 tahun perkahwinan tu subhanallah ujian dia besar sangat. Itu lebih banyak menangis daripada hari kahwin dah banyak nangis dah. Tapi subhanallah dan Ustaz takkan videokan cerita itu dan takkan bukukan sampai Ustaz mati. Sampai Ustaz mati rahsia ya. Ustaz pernah cakap dengan anak Ustaz, kalau Umi dah mati, kalau anak-anak nak tulislah tapi tunggu Umi mati. Kalau nampak Umi bagus mengendalikan tu, tunggu Umi matilah ya. Sebenarnya subhanallah. Yelah nak sampai ke satu apa yang Allah nak bagi kat kita tu macam-macam lah tuan-puan ya. Nak lalui. Tapi Ustaz belajar apa dia? Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allah Maha hebat tuan-puan, Allah Maha agung, Allah Maha besar. Ya, semuanya milik Allah, yang sehat, yang sakit, yang miskin, yang kaya. Yang ada salji, yang tak ada salji. Semua segala. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kita tengok kan kubur dia kan dekat Bukhara tuan-puan. Kita ziarah. Apa prinsip-prinsip dalam ilmu tarikat beliau? Yang nombor 2 saya ambil. Dia ada beberapa prinsip. Saya ambil yang nombor 2. Adalah mengembara, berjalan, pergi musafir. Imam Bukhari tuan-puan sekalian cari ilmu 200,000 kilometer berjalan. 200,000 kilometer. Sampai dapat mengkaji 600,000 hadis dan dikeluarkan daripada 600,000 tu hadis yang sahih sahaja. Subhanallah. Mengembara. Apa tujuan mengembara? Menambah iman kamu kepada Allah. Menambah yakin kamu kepada Allah. Biar mata kamu boleh melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah. So, kita pergi tengok tempat orang ada salji. Ya Allah, subhanallah, kau jaga mereka. Kita ni terlopong dengan orang Uzbek bercakap, tak faham. Ya, macam macam itulah. Ya, apa benda dia cakap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha memahami semua bahasa. Kok hebat sangat kita, faham ke bahasa orang? Hebat, sombong ke main, pergi duduk Sri Lanka. Ya, orang mengumpat kita depan-depan pun kita tak tahu. Orang tu kata nak bunuh kita, kita angguk kat dia. Sebab kita tak faham. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memahami. Sampai saya terfikir, janganlah kau kata Allah tak faham engkau. Saya kata kat dia, Ustaz, janganlah kau terlintas, terdetik Allah tidak memahami engkau. Bahasa payah-payah macam ni pun Allah yang ciptakan, Allah yang Maha memahami. Ini urusan kita. Allah Maha memahami tuan-puan. Kita tinggal lalui saja sebab ada hikmah yang sangat besar. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh Allah nak buat saling bersefahaman suami isteri. Boleh. Allah Maha memahami, Allah Maha menciptakan segala-galanya. Bahasa tu pun orang tu boleh faham bahasa orang ni. Tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suruh kita ikhtiar. Allah nak suruh kita mencuba teknik ni lah, approach ni lah. Supaya apa? Sebab banyak hikmah daripada pengalaman dan kita belajar tu untuk orang lain juga. Subhanallah. Mengembara, tengok keagungan dan kebesaran Allah. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai hari ini, doa kita doa yang hebat. Ya Allah, berilah aku ya Allah boleh hafaz Quran, boleh hafaz 1,000 hadis, 2,000 hadis.
Ini tengah-tengah berdoa, kata dalam hati. Tapi urat-urat tu dah putus pula masa beranak. Sebab kita ni kan, kita tu lebih bersandar dengan diri kita daripada keyakinan kita kepada Allah. Kita yang suka menidakkan doa kita. Kita yang kecil, harapan kita sekarang besar. Ya Allah, jadikan aku penulis juga ya Allah macam Prof. Kamil. Malah lebih hebat. Sebab Ustaz kata lebih hebat. Ya Allah, malah lebih hebat. Yang Prof pun doa juga. Lebih hebat lagi ya Allah, hebat lagi ya Allah. Allah akan berilah segala kehebatan, ketinggian, kemuliaan. Ini falsafah di sebalik. Nabi bersabda, wa idza sa'altumuhu, apabila kamu bertanya ataupun memohon kepada Allah, maka mohonlah yang paling tinggi. Simboliknya adalah syurga Firdaus. Darjat yang paling tinggi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ia adalah satu motivasi untuk kita menjadi yang lebih baik, memandang yang lebih baik dan mengidolakan yang terbaik. Sebab tuan-puan, kalau kita dah ada mindset yang terbaik, pandangan kita juga harus pandang yang terbaik. Setuju tak? Mindset yang terbaik berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah aku hamba-Mu yang betul-betul solehah, yang paling alim, ya Allah, dari kalangan awliya-awliya-Mu. Tapi pandangan kita, ya, alah kawan aku tu hafaz surah Al-Ikhlas je. Aku kira baik dah 3 call, dia 1 call. Kat situ kita dah lain dah. Ya, kenapa? Dia sepatutnya sama. Bila kita nak yang terbaik, tuan-puan sekalian, kita mengidolakan yang terbaik yang boleh kita lihat. Mencari yang terbaik, mendengar yang terbaik. Bersama dengan kumpulan-kumpulan ataupun kawan-kawan, ya, sahabat-sahabat yang baik-baik, yang terbaik. Kalau tak sama format dia dengan doa kita tadi. Ya. Subhanallah, inilah satu motivasi yang hebat sangat supaya kita mencari idola-idola orang yang baik-baik. Cari idola orang baik-baik. Sebab itu berdoa, tuan-puan, doa, wahai Allah, kau temukanlah aku dengan orang-orang yang engkau sayangi dan cintai, ya Allah. Doa. Sebab kita pun tak tahu siapa. Ya Allah, kau kurniakan aku sahabat-sahabat yang ikhlas, yang bila aku melihat dia, mengingatkan aku kepada engkau. Kalau tak, tuan-puan, kacau hidup kita. Kenapa? Mata kita selalu pandang benda keduniaan. Kacau lah. Tengok Instagram, tengok orang, ya. Tengok, ya Allah, ni baju baru pula ni. Dia ni tak pernah pakai baju yang sama selama setahun. Itu mengacaulah fikiran kita. Kadang macam-macam jadi ke hati kita. Tengok orang tu pergi majlis ni lah, oh ya Allah, bagus lagi ni. Subhanallah, tuan-puan. Jagalah pandangan mata kita. Berilah mata kita tu pandangan yang terbaik. Ya. Macam kita pilih makan, tuan-puan, pilih makanan. Makanan basi tak nak makan kan? Makanan banyak lemak tak nak makan. Makanan tak sedap pun tak nak makan. Ya, sebab kita tahu kesan dia pada tubuh badan kita. Itu soal perut, soal fizikal. Mata kita adalah jadi laluan masuk kepada hati. Telinga kita laluan masuk kepada hati. Fikiran kita laluan masuk kepada hati. Berikan yang terbaik kepada 3 perkara ni. Tadi saya dah bacakan ayat Quran kan? Ayat Quran tu maksud dia macam itulah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kamu lahir tak tahu apa-apa, tapi Allah bagi 3 kekuatan. Kamu jadi orang bersyukur. Apa dia? As-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati nurani. 3 perkara ni, tuan-puan, hanya pastikan yang masuk adalah yang terbaik. Tak baik tak payah masuk. Cerita orang mengumpat kita ke, apa benda mengumpat orang ke, tak payah masuk. Tak payah masuk telinga, tak payah masuk hati, tak payah masuk otak. Ya? Yang nak masuk apa dia? Nak belajar. Malu dengan Imam Bukhari, tuan-puan. Bukan orang Arab, orang ajam juga macam kita. 600,000 hadis Nabi. Ya, beliau kaji dengan penuh amanah dan mengeluarkan kitab Sahih Bukhari untuk 4,000, tak salah ustazah ya, hadis-hadis sahih. Amanahnya dalam mencari hadis sahih tu, sampai kan ada orang beritahu, ada seseorang dia tahu tentang hadis Nabi, dia pergi ziarah orang tu. Sebab orang kata orang tu baik, boleh ambil hadis daripada dia. Tapi pada hari Imam Bukhari jumpa orang tu menipu binatang tunggangan dia. Agaknya adalah kot dia nak panggil suruh datang dekat kot, dia tunjuk-tunjuk macam nak bagi makan kan. Tapi sampai masa tak bagi makan. Dia tengok tu dia keluar. Dia tidak akan mengambil hadis daripada orang macam tu. Subhanallah. Kalau kita memang takkan dia ambil hadis apa-apalah.
Hari-hari menipu orang, bukan menipu kuda, menipu orang. Ya. Imam Bukhari tak ambil, subhanallah. Amanahnya dengan ilmu. Ya Allah, tuan tak tahu nak ceritalah. Imam Bukhari ni kan asalnya buta. Lahir buta tuan-puan. Ibunya berdoa kepada Allah, wahai Allah terangkan mata hatinya, terangkan mata hatinya, terangkan mata hatinya. Subhanallah tuan-puan, betapa terangnya mata hati Imam Bukhari. Lepas 2 tahun menurut riwayatnya, ibu Imam Bukhari ni didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada beliau, doa kamu dimustajabkan oleh Allah. Esok pagi Imam Bukhari boleh melihat. Masya Allah, subhanallah. Ia menjadi ulama ummah yang mengeluarkan, yang membukukan, menyusun hadis-hadis sahih, namanya Sahih Bukhari. Masya Allah tuan-puan sekalian. Jadi bila kita sebut tentang Firdaus ni tuan-puan, mindset kita adalah mindset mengidolakan yang terbaik. Yang nak masuk mata kita yang terbaik, yang nak masuk telinga kita yang terbaik, hati kita yang terbaik. Sebab tu kita boleh buat pilihan. Tak nak, yang ni saya tak nak dengar, yang ni saya tak nak tengok, yang ni saya tak nak pergi. Buat pilihan. Sayangilah diri kita sendiri. Ya? Baik, Ustazah baru ni jumpalah ramailah sahabat-sahabat kan. Ada seorang hamba Allah. Memang Ustazah kalau dengar masalah orang, Ustazah memang cepat terkesan. Ya? Sekarang Ustazah cuba uruskan jugalah, janganlah terkesan sangat kau pula yang beria menangis kan. Ya? Orang tu cerita elok je kan. Terkesan sebab apa? Sebab kita kesian, kita tahu menguruskan emosi, menguruskan perasaan yang bukan senang. Ya? Jadi ada seorang hamba Allah, dia bagi tahu macam mana Ustazah. Ya, suami saya ni minum arak. Bayang tuan-puan, saya dengar tu pun, aduh ya Allah, besarnya ujian dia. Suami saya minum arak Ustazah. Ya. Dan suami ni sebab tak nak anak-anak nampak dia minum arak, dia takkan balik tidur kat rumah. Dia pergi tidur kat hotel. Orang mabuk Ustazah, tidur dekat pub, tidur dekat hotel, dia bertemu dengan dosa yang lain pula. Apa dia? Entah tidur dengan perempuan. Jadi saya cakap dengan suami, lepas awak mabuk, awak balik rumah, saya akan jaga awak dalam bilik. Masya Allah, subhanallah tuan-puan. Sebab apa? Saya nak sekat dosa zina. Awak dah buat dosa arak. Saya nak sekat dosa zina. Tak apa bang, awak balik rumah lepas awak minum arak. Dan dia kata, bila suami balik, dia jaga. Memang dia menangis. Dia rasa sangat berdosa pada Allah. Dia rasa, ya Allah, betul ke perbuatan yang aku buat ni, ya Allah, ya Tuhan. Saya dengar tu tuan-puan, subhanallah, kecilnya ujian aku. Ujian aku sikit sangat, suami lupa tarikh lahir je pun. 3 hari 3 malam bergaduh. Tuan-puan, sikit sangat tuan-puan. Jalan dengan suami jalan depan. Mengajuk kita kat belakang. Aduh, yang ini nampak tak tuan-puan? Dia tolong tutup aib suami dia, biar anak tak tahu yang ayah kamu ni minum arak malam-malam. Masya Allah tuan-puan. Sebab suami dia kata susah nak apa, dah ketagih tuan-puan, payah. Ya. Dan dia memang sangat depression, hamba Allah tadi. Memang kita nampaklah depression dia tu pada wajah, pada body language dan sebagainya. Ustazah masa tu saya ingat antara yang saya cakap dengan dia, sebab dia kata macam ni, Ustazah, saya sampai terlupa nak doakan diri saya masa dekat Multazam. Masa dekat Mekah ni saya tak ingat pun keperluan saya. Saya hanya doakan suami saya. Ustaz punya geram masa nak jumpa suami, nak hempuk suami dia. Geram. Kamu tahu tak, bini kamu ni tidak berdoa pun untuk diri dia. Dia lupa dah. Dia doa untuk kamu je. Tapi itulah realiti yang dia tanggung. Jadi Ustaz kata apa dengan dia? Dia ada pilihan, dia boleh buat pilihan kan. Tapi Ustaz cuma nak cakap untuk benda yang penting pada masa itu, apa dia? Ustaz kata, Kak, sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Sebab itu sudah dipengaruhi terlalu teruk tu dengan keberadaan suami tadi. Habis dah, dia makan kesihatan dia, keceriaan dia, kebahagiaan, habis dah. Ya? Jadi Ustaz kata apa? Dosa suami itu dia tanggung. Kalau masih meneruskan perkahwinan dengan dia, ya, nak buat macam mana? Kita kena tahu filter di antara urusan kita dengan urusan dia. Itu kena bijak tuan-puan. Cakap memang senang, payah nak buat, tapi insya-Allah Allah mudahkan. So kena tahu urusan dia dengan urusan kita, supaya tak bercampur. Ya, urusan kita banyak.
Kita kena hidup sehat, anak-anak kita ada, kita boleh berbakti pada masyarakat. Kalau sakit lagi susah kan? Biasanya kalau depression ni boleh dapat penyakit kan? So benda-benda macam tu lah tuan puan saya kata, Kak jagalah apa yang akak lihat, apa yang akak dengar, apa yang akak rasa, apa yang akak fikir. Dah terlalu terbeban fikiran akak dengan suami akak. Sekarang sebut pada Allah, ya Allah itu urusan suami aku lah. Aku hanya berdoa biar dia berubah. Letak semua dalam doa kita, yakin Allah Maha mendengar. Akak uruskan hidup akak. Uruskan urusan akak. Memang pedih, memang pahit, memang berat. Tapi Allah ada kak. Ya Allah ada. Jadi apa macam follow up lah. Macam mana? Rasa gembira tak hari ni? Rasa okey tak? Nak bagi filter tu tuan. Kalau tak, semua ni pasal suami kat dalam kepala. Kat dalam hati. Sakit. So kena pandai jugalah tuan puan ya, bagaimana nak mengelolakan diri kita. Zahiran wa batinan, mental, emosi dan sebagainya, supaya apa? Nilai yang terbaik tu jadi perjuangan kita. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dan semua orang berpotensi menjadi yang terbaik, sebab syurga tu bukan untuk seorang. Syurga tu ramai, luas syurga ni. Semua nak masuk syurga belaka. Semua jadi yang terbaik pada acuan masing-masing. Sebab tu kita tak dengki dengan orang. Sebab apa? Acuan masing-masing. Zahir macam-macam, batin macam-macam juga. Ya, ada orang cuma sakit, tak ada buat apa-apa pun tuan-tuan, sakit. Tapi entah syurga dia paling tinggi. Kenapa? Sabar yang ada dalam hati dia. Ada orang nampak hebat kat luar, tapi entah tak tahu kat mana tempat dia. Kenapa? Tak ikhlas pun buat semua tu. Jadi Allah mengaturkan, memustajabkan doa kita yang terbaik tadi dengan jalan yang Allah kehendaki. Yang terakhir, ya, sebab pun dah duduk sebelah dah. Memahami syarat-syarat ke arah menjadi yang terbaik. Jadi bila kita mulai berdoa yang terbaik, mindset yang terbaik tuan-puan, so kita kena tahu syarat-syarat dia. Ini kan nak jadi doktor pun ada syarat-syarat, betul tak? Tak pernah ambil SPM, tak pernah masuk aliran perdana, tiba-tiba nak jadi doktor, boleh tak? Ada tak universiti nak terima? O-level tak ambil segala, A-level ke apa semua tak ambil, boleh tak? Tak boleh, itu prasyarat. Pergilah bersilat depan universiti tu, dia tak ada tolong. Sebab dia tak tahu ada kemampuan tak nak ambil kimia, apa benda lagi tu. Ya, bio, fizik, ada prasyarat. Tuan puan nak pergi Mekah sekarang, kena ada visa. Datang tak ada visa, memang dihantar balik. Ada prasyarat-prasyarat dia. Itu analogi untuk kita senang fahamlah. Syurga pasti ada prasyarat dia. Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Syarat dia iman dan amal saleh. Mesti beriman kepada Allah dan beramal saleh. Itu syarat nak masuk syurga. Jadi bila kita nak syurga Firdaus, kita kena tahu syarat. Syaratnya tadi yang disebut Nabi SAW. Wal mujahidina fi sabilillah, orang yang memang kuat struggle dalam hidup dia. Dia tak kalah dengan nafsu. Ya, dia tak kalah dengan dunia tuan-puan, dia berjuang. Ini orang-orang yang masuk syurga Firdaus, orang yang beriman kepada Allah. Bahkan di sana ada hadis lain. Ya, yang Nabi SAW sebut, alaika bikathratis sujud. Hendaklah kamu banyakkan sujud. Kenapa? فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Rawahu Muslim. Hendaklah kamu banyakkan sujud. Sebab tidak ada orang yang sujud kerana Allah, kecuali setiap kali dia sujud, Allah angkat darjat dia. Sujud, angkat darjat. Sujud, angkat darjat. Sujud, angkat darjat. Masya Allah. Ya, sebab kita nak darjat paling tinggi kan, sujud kena banyak. Dan bila kita sujud, darjat diangkat, dosa diampun. Darjat diangkat, dosa diampun. Darjat diangkat, dosa diampun. Tapi bukan makna balik kan sampai dapur sujud. Bila sebut sujud ni maknanya banyak solat. Banyak bersyukur, sujud syukur. Banyak baca Quran, sujud tilawah. Ada pula dulu murid Ustaz kata macam ni. Kalau macam tu banyak lupa lah Ustaz, sujud sahwi. Payah nak murid pandai ni kan. Ya? Itu memang kelemahan kita kan. Ya? Ustaz pun jawab lagi. Walaupun dia banyak lupa, tapi dia banyak ibadah. Kalau lupa sesaja, mana sujud sahwi? Lupa letak kunci kereta, sujud sahwi ke? Tak. Dia lupa dalam solat dah sujud sahwi. Maknanya banyak juga solat dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ada prasyarat-prasyarat dia.
Masya Allah, nampak macam simple kan? Tajuk kita tentang syurga Firdaus. Tapi ini adalah ideologi atau mindset tuan-puan. Orang yang nak menjadi terbaik di dunia dan di akhirat. Dia begitu yakin dengan Allah. Ya, dia bertawakal kepada Allah. Dia mengisi kehidupan dia, pandangan mata, pendengaran hati nuraninya dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, ini betul-betul akhir Prof ya. Ustazah ikut time ni belum pukul 4 Prof, ada 3 minit lagi. Ya, Prof yang awal saya datang sini. Okey. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 sampai ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Hingga akhir ayatnya, saya baca satu ayat je. Ayat yang ke-80. Maksud dia apa dia? Masuklah kalian ke syurga, kalian dan pasangan-pasangan kalian. Masya-Allah ya. Nanti disebutkan untuk masuk syurga tu, masuklah kalian dalam syurga dengan pasangan-pasangan kalian. Ya, dengan ahli keluarga kalian. Sebab di antara tanda orang beriman, akhirat besok dia bangkit bersama dengan ahli keluarganya, zuriat keturunan dia. Wa antum wa azwajukum tuhbarun. Tuhbarun maknanya kamu akan digembirakan. Kamu akan dicucuri nikmat. Kamu akan, maknanya terlalu indahlah, terlalu happy. Masuklah kamu ke syurga, kamu dan pasangan kamu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh emas. Ya, semua daripada emas, tembaga emas. Dan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, dan di dalamnya adalah apa saja yang terdetik di hati yang ingin dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kamu di dalamnya adalah kekal. Perjuangan kita untuk yang kekal tu adalah dunia yang sementara. Sekejap je. Ya, sekejap je. Jadi perbaiki diri kita, insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, perbaiki keikhlasan kita juga, ya. Perbaiki istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada syurga Firdaus, insya-Allah nanti jalannya lurus. Ya. Kalau tak, banyak benda lain mengacau fikiran kita. Banyak yang pencapaian kita nak tu sebenarnya pencapaian yang bila kita mati putus. Kesian, struggle-nya lelah, tapi mati putus. Tapi minta syurga Firdaus, mati tu jadi jambatan. Memang nak ke sana lah ni, mati dulu. Masya Allah, jadi mati sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih darajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset kita tuan-puan bermula dengan doa kita, mulailah berdoa mohon yang terbaik, kedudukan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu minta syurga Firdaus. Okey. Itulah sekadar yang boleh ustazah sampaikan pada petang ini. Sama-sama kita doakan ya agar Prof Kamil diberikan kesihatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada ummah, yang terbaik untuk dunia dan akhirat Prof dan kita semua juga insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.